Assalamualaikum semua pelajar. Apa khabar? Sihat? Okey. Dah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey, pada hari ini kita masih meneruskan pembelajaran berkaitan dengan 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Pada hari ini kita akan masuk dua subtopik terakhir dalam reka bentuk elektronik. Okey. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Pada hari ini, anda semua akan mempelajari dua subtopik iaitu 2.4.7 iaitu membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik. Dan subtopik yang kedua adalah 2.4.8 mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. Okey. Dalam dua subtopik ini, kamu semua akan mempelajari tiga perkara iaitu yang pertama adalah pengujian, yang kedua adalah penilaian dan yang ketiga adalah penambahbaikan. Okey, apa itu pengujian? Pengujian dilakukan selepas semua penyambungan litar input dan output dengan papan litar mikropengawal dibuat. Iaitu, kita akan membuat penyambungan litar input dan litar output di atas papan mikropengawal. Okey. Apa tujuan pengujian ni? Okey, tujuan pengujian adalah memastikan penyambungan litar adalah betul dari segi kekutupan dan keadaan komponen serta peranti yang digunakan berfungsi dengan baik. Okey, selepas kita buat penyambungan, kita nak pastikan penyambungan kita ni berfungsi ke tak? Litar kita ni nyala ke tak? Litar kita ni berfungsi ke tak? Ini merupakan salah satu litar pengujian iaitu kita akan menentukan sama ada litar input dan output kita menjalani proses kekutupan penyambungan yang betul atau salah. Seterusnya kita akan memastikan peranti kita iaitu bagi input adalah switch tekan tutup dan bagi output adalah perintah tetap dan diod pemancar cahaya berfungsi atau tidak iaitu menyala atau tidak. Okey, ini salah satu contohnya iaitu ini adalah power supply ataupun kita boleh guna bateri. Seterusnya ini adalah switch tekan tutup sebagai input dan ini adalah diod pemancar cahaya dan perintah tetap sebagai output. Okey, seterusnya kita masuk kepada penilaian. Bilakah penilaian dilakukan? Penilaian dilakukan selepas pengujian iaitu dibuat berdasarkan kefungsian litar elektronik ikut tujuan yang dikehendaki. Okey, semasa kita buat litar elektronik tersebut, kita dah set dah dalam kepala kita. Okey, saya nak lampu ini menyala secara berkelip-kelip. Okey, itulah tujuan yang dikehendaki. Okey, perlu dilakukan sekiranya projek tidak berfungsi. Okey, di sini contohnya kamu dah buat pemasangan, kamu dah uji. Bila uji tiba-tiba tengok lampu tak menyala. Macam mana ni? Tiba-tiba lampu tak berkelip. Habis tu macam mana ni? Okey. Kamu semua perlu memastikan litar input, litar output dan peraturcaraan perlu disemak dan diperbaiki baru diuji dan dinilai semula. Maka kamu perlu menjalani proses pengujian semula selepas disemak iaitu semak tiga perkara iaitu litar input, litar output dan peraturcaraan. Okey, seterusnya kita masuk kepada jadual penilaian. Ini merupakan salah satu contoh jadual penilaian iaitu aspek yang akan dinilai di sini adalah litar input iaitu switch tekan tutup. Switch tekan tutup ini akan diuji kefungsiannya sama ada berfungsi atau tidak. Okey, contohnya jika berfungsi maka apabila switch ditekan, diod pemancar cahaya akan dihasilkan. Okey, aspek kedua yang dinilai adalah litar output iaitu diod pemancar cahaya. Sama ada berfungsi atau tidak iaitu menyala atau tidak. Jika berfungsi, maka diod pemancar cahaya berfungsi dengan cara mengeluarkan cahaya secara berkelip-kelip. Kenapa berkelip-kelip? Kerana peraturcaraan. Kamu masih ingat? Pada minggu lepas kita belajar berkaitan peraturcaraan iaitu kita membuat peraturcaraan untuk menghasilkan lampu LED secara berkelip-kelip. Seterusnya kita akan masuk kepada subtopik kedua iaitu mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. Kenapa penambahbaikan perlu dilakukan? Kan dah siap litar, kenapa nak tambah lagi?
Penambahbaikan dilakukan supaya litar elektronik berfungsi dengan lebih baik dan memenuhi kehendak pelanggan. Okey, di mana penambahbaikan nak dilakukan ni? Dekat mana kita nak tambah penambahbaikan ni? Okey, penambahbaikan boleh dilakukan di dua tempat, iaitu di peranti input dan peranti output. Dekat mana nak tambah ni? Okey, jom kita tengok kat mana boleh tambah. Okey, contohnya kita perasan dekat output kita tu kita macam berfungsi, tapi kita macam ada kurang lah dekat output ni. Jadi, kita boleh tambahkan diod pemancar cahaya, iaitu LED yang berlainan warna. Tadi kita hanya menggunakan satu LED sahaja, iaitu mengeluarkan satu warna sahaja. Maka, kita boleh tambahkan diod pemancar cahaya yang berlainan warna seperti merah, biru, hijau, kuning, putih dan macam-macam lagi lah. Okey, seterusnya. Okey, bahagian output telah selesai. Tapi kita baru perasan yang bahagian input kita ni, tadi kita gunakan switch tekan tutup. Iaitu apabila kita tekan switch tersebut, baru LED akan menyala. Tapi kita macam, tak nak tekan. Nak buat macam mana? Kita boleh lakukan gantikan dengan penderia yang lain. Para pelajar masih ingat penderia-penderia yang ada dalam peranti elektronik yang kita belajar pada awal-awal dahulu? Okey, penderia ini boleh didapati dalam dua bentuk, iaitu dari segi digital dan analog. Okey, di sini merupakan salah satu contoh penambahbaikan pada litar elektronik. Okey, mari kita lihat. Di sini merupakan power supply atau kita boleh gunakan bateri. Dan penambahbaikan dilakukan pada input dan output, iaitu pada input, litar ini telah ditukar kepada penderia jarak. Pada sebelum ini kita menggunakan switch tekan tutup. Okey, pada bahagian output pula, litar ini telah ditambah LED, iaitu daripada satu LED kepada 3 LED, iaitu LED merah, kuning dan hijau. Okey, di sini dapat kita lihat, iaitu apabila berlaku pergerakan sama ada daripada haiwan ataupun manusia, maka penderia jarak akan mengesan terus menghantar maklumat kepada mikropengawal. Seterusnya, mikropengawal akan menghantar maklumat kepada output. Maka jika ada pergerakan, maka lampu akan terus menyala. Okey, contoh yang paling dekat berada di persekitaran rumah kamu adalah lampu sensor, iaitu bila ada pergerakan, lampu itu akan menyala. Bila sudah tiada pergerakan, maka lampu itu akan terpadam. Okey, itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Terima kasih untuk komitmen anda semua. Okey, ingatlah bahawa orang yang berusaha pasti akan berjaya. Jumpa di kelas akan datang.